Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak to Lean. Alhamdulillah, program Lemak to Lean dah berjaya mengubah ramai hidup orang-orang dekat Malaysia ni yang mempunyai masalah obesiti, yang mempunyai masalah berat badan, masalah boroi dan terutamanya yang ada masalah nak menghilangkan lemak dekat badan. Kesan yang paling cepat seawal 7 hari sahaja, insya-Allah korang punya boroi boleh hilang. Korang boleh dapatkan perut yang flat dengan cara yang paling murah, paling efektif, paling pantas dengan tanpa menggunakan apa-apa produk kesihatan dan juga tanpa perlu pergi ke gym dan apa-apa alat senaman. Metod yang diajarkan juga boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu korang punya rutin harian, tak ganggu waktu bekerja korang dan boleh buat dekat rumah. Kita punya diet pun korang tak akan berlapar. Kita akan bagi diet plan yang sesuai dengan selera orang Malaysia. Dan sekiranya tiada perubahan selepas habis program, kita akan tawarkan money back guarantee. Untuk bulan Jun, kita ada 3 batch. Korang boleh tengok tarikh seperti yang tertera. Slot adalah terhad. Jadi korang tunggu apa lagi? Nak fikir apa lagi? Apa lagi yang korang boleh buat? Jangan sia-siakan PKP atau lockdown ni dengan menggemukkan diri korang, dengan bagi badan korang lagi tidak sihat. Jom sertai sekarang. Sebelum kita start ke sesi yang seterusnya, kita nak baca soalan-soalan daripada viewers, okey? Sebelum tu, korang minta tolong semua, okey, yang dekat dalam ni, yang akan tengok dekat YouTube nanti pun, tolong follow IG, okey, Fatin Nabila, okey? Ada, tak apalah, nanti aku bubuh dah dekat situ, keluar, dia keluar kat situ kan, okey? And then follow juga Faiz. Yeay. Tak apa, kita bagi ramai-ramai lagi follow, tak apa. And then please follow Havoc punya IG juga, nanti kita akan letak link juga. And then bolehlah pergilah korang tengok Miss Fatin kita punya produk apa semua ada dekat IG dia. Okay, insyaAllah Fatin nanti DM. Okay, nanti kita beli, nanti kita bagi feedback lah. Sebab muka Boleh, pecah. boleh kata. Tengok, Mana ada? mengaku jujur. Tak ada, jangan sakit Muka dulu. pecah. Yang penting hati. Ini kamera. Okay, kita panas siut malam ni. Gila lah. Okay. Nombor viewers tak bergerak, weh. Viewers tak bergerak. 185 bagus. berkali je. Mantap. Tak bergerak. Alhamdulillah. Kan, Okay. memang Dia tak loyal bergerak. lah. Okay. Ha. I will read all the question. Okay. Sekiranya soalan ni hanya ditujukan kepada Havoc, so Havoc je akan jawab lah. Tapi kalau soalan ni memerlukan dua-dua jawab, so minta dua-dua jawab secara ringkas lah. Sebab kita pun nak kejar masa ni, kita tak nak live sampai pukul 1 ke 2. Okay. Follow TikTok meja. Okay. Okay. Mula-mula kita letak kat sini lah. Kalau tak ambil science student pun boleh jadi pilot ke? Okay, we need answer from Faiz dulu. Kalau tak ambil science student, science stream, boleh ke jadi pilot? Faiz. Itu pasal kita kena tengok kat UPNM lah. Dia, kan UPNM kan banyak course. Ada yang course human resource tapi go to the I don't think human resource kena ada science stream. Tapi most probably yang boleh cakap lah, the science punya stream is quite mandatory jugalah untuk jadi pilot ni, pasal semua kita ada physics, mathematics and all that. Kalau you tak pernah belajar physics, you tak pernah belajar tu, it's gonna be hard for you guys lah. So macam you guys nak join jadi tu, kena pergi UPNM, tengok course apa benda yang ada kat situ untuk jadi pegawai Air Force. Itu saja. Tapi Okay, cerita dia just nak bagi lagi clear. Sekarang intake untuk nak jadi pilot is from UPNM. yes. Which is kalau tak silap aku adalah semua course boleh apply untuk jadi pilot. Boleh ni lah, boleh ke arah nak jadi pilot lah, jadi Air Force officer semua. Tapi always lah priority dia akan bagi yang dekat science stream lah. Sebab at least dia dah ada orang kata basic punya ni lah. So kalau macam ramai-ramai ada 100 orang, tiba-tiba intake time tu 40 orang, dia akan bagi priority dulu dekat yang science stream. Macam tu lah lebih kurang. So kalau Fatih, kalau nak apply untuk civil pilot, perlu science stream ke?
Ataupun siapa-siapa boleh apply? Kalau masuk as a private student, tak payah science stream pun tak apa sebab dia nak 5 credit in SPM kan. So science biasa pun boleh and maths pun tak payah. Maths biasa pun tak apa. Yang wajib 3 matematik, kira matematik biasa and math tak payah pun tak apa. Maths, English and any science subject. Science biasa tak apa, kalau you science stream pun boleh. Private. Tapi kalau yang cadet pilot program, dia ada requirement dia. Mungkin kena ada fizik dan sebagainya. Kalau private, tak apa. Art student pun boleh join. As long as you have the money to pay lah, yang 400,000 tu sekarang. Okay. Next question. Kat UPNM perlu ambil course apa nak jadi? Okay, itu tadi kita dah jawab. Semua course pun boleh jadi pilot for current time lah. Okay. Okay, untuk Miss Fatin, ada rasa high pressure when piloting an aircraft? If yes, how do you cope? Okay, pressure tu ada lah bila kita dah penat kan, dah exhausted sangat and you have to focus because passenger punya safety is our top most priority in MAS. Memang nak tak nak kena balancekan lah kita punya mental tu. So semua kita kena plan dalam awal-awal. Maksudnya esok dah tahu ada flight, you kena prepare, you kena be ready for the flight and also macam I tak nak stress masa I kerja. So kena make sure semua benda in place supaya high pressure yang macam teruk tu tak ada. Penat tu memang akan ada lah yang biasa-biasa. Okay, next question. Lagi untuk Fatin. Apa challenge? Sorry, ni untuk dua-dua Oh, dia dah tukar. Faiz, apa challenge jadi pilot? Challenge jadi pilot, of course lah. As a military pilot? As a military pilot, tapi sama je. As a pilot, of course, if you want to be a pilot, then you have to have a lot of the knowledge lah. You kena banyak belajar, you kena banyak baca buku. So banyak buku yang nak kena baca, banyak knowledge yang you nak kena grab, because the knowledge is dapat pasal isi yang nyawa tau. You fly tu, you involve your nyawa. Kalau macam Fatin, passengers punya nyawa kan. So without the knowledge and everything, itulah. Ya, So banyaklah nak kena kan? belajar. Yeah, betul-betul. Ada Fatin, ada apa-apa nak tambah? Challenge jadi pilot? Challenge dari saya mungkin sebab saya perempuan lah kan, salah satunya diskriminasi terhadap kaum wanita tu ada juga sikit-sikit, but not all of the people yang buat. Macam contoh orang tanya, oh boleh land ke? Oh muka budak tapi pilot. Oh macam tu lah semua benda tu kan, tapi kita positif je lah. Betul. Challenges wise yang training memang penat. Seorang kan kita nak kena cope with kat mana kita, let's say nak stop kat mana-mana, semua kena ada disiplin lah kan. Sama lah juga dengan military. I rasa lebih kurang je kita penat tu kan. Okay, next question. Yang ni aku boleh jawab kot. Cabang mana lagi yang boleh join? Jadi cabang mana lagi boleh join jadi askar? Okay, selain daripada pilot ni banyak. Navy, Air Force, Army. Army dia ada banyak cabang yang lain. Air Force ada banyak cabang yang lain. Navy dia ada banyak cabang yang lain. Dia ada ground punya cabang, ada dia berkaitan dengan peranan masing-masing lah. So kalau nak cerita banyak gila, better korang buat sikit research lah, buka website rasmi for Army, Air Force and juga Navy. Dekat situ korang boleh tahu lah. Kalau nak cerita kat sini panjang gila. Okay, so kita move to the next questions. Okay, apakah skop kerja dan skop bidang pilot komersial? Fatin? Skop kerja macam mana lah tu? Skop kerja schedule kot. Dia punya daily rutin lah. Rutin lah apa yang kita buat lah basically. Ya. Okay, commercial pilot dia ada daily flights. Lepas tu dia ada macam 4 days trip. Lepas tu kalau pergi jauh-jauh kita ada fly sana and 1 day off.
Kalau routine wise pagi-pagi reporting, kita kena masuk office dulu to report dekat situ, kita ambil kita punya flight plan. Di mana kita check lah kapal kita park kat mana, berapa minyak yang kita nak ambil. So masa tu lah kita tengok en route weather kat destination, take off alternate. In case of any failure, what we gonna do, how many fuel yang nak kena ambil. Kalau boleh save kan untuk company. Lepas dah bincang dengan captain semua dah ngam, kita hantar everything, baru kita jalan pergi kat kapal lah. Pergi kat kapal and then baru kita akan start captain dengan co-pilot punya duties. Seorang akan jadi pilot monitoring, seorang akan jadi pilot flying lah. Flying and pilot monitoring. So terus kita buat role masing-masing. Kalau I jadi pilot flying, I terus je buat kerja masing-masing tu lah. 2-man crew. Lepas tu kalau macam Fatin fly 737-800 kan, 2-man crew. Kalau Airbus, kalau pergi jauh-jauh, diorang ada 3 sets. Betul, diorang ada set A and set B where they change because diorang buat long flights. Fatin tak lagi. Hari tu sepatutnya nak naik ke Airbus tapi sebabkan COVID kan. So dah tak ada dah rezeki, tapi tak apa. Kita doakan COVID ni habis lah. Amin. Cepat. Itulah basically. Okay, yang ni rasanya Jawab tak? Jawab. Thank you. Okay, ni rasanya aku boleh jawab lah for the next question. Kalau masuk pegawai TUDM bukan based on UPNM, boleh jadi pilot ke? Itu bergantung kepada tawaran. Sekiranya anda seorang pegawai TUDM tapi bukan daripada UPNM, dia tengok kadang-kadang diorang akan buka offer. Orang panggil open trade punya offer. Siapa-siapa pun dia jadi pilot tapi jarang-jarang lah. Jarang-jarang. Sebab sekarang ni memang diorang fokus pengambilan pilot hanya daripada UPNM. Okay. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Perjalanan antara civil dengan military punya pilot. Perjalanan, tadi rasanya dah cerita kot. Time frame kot. Almost Time frame? berapa tahun nak operational tu. Okay, kalau boleh cerita sikit Faiz. Paling ringkas. Okay, macam military kau nak jadi pilot, of course lah kena jadi pegawai. So UPNM takes around 4 years. Okay, macam contoh you join UPNM umur tu 18. Then 4 years should be 22 lah, baru jadi pegawai. Then baru pergi ke flying school. Flying school takes around Yang lieutenant tu ke? Yes, lieutenant. Sekarang ni lieutenant muda. Dulu my time lieutenant. Then lieutenant, then baru boleh pergi flying. When flying takes around the basic flying 2 years lah maximum. 2 years lah kan. So 2 years. Masa tu dah umur dah berapa lah? 24. Okay. That one depend. Lepas tu nak pergi ke mana depends on the performance of the students. Dulu my time yang mana the macam excel tu dia akan pergi go to the fighter lah kan, dan pergi transport, dan ada yang kena pergi helicopters. So kat situ pun dia ada training lah. Lepas tu kalau pergi fighter dia ada fighter training pula. So dia punya time frame tu lama sikit lah untuk nak jadi, lagi lama lah boleh untuk jadi that operational pilot betul-betul lah. Okay, untuk Fatin pula perjalanan nak jadi pilot tu 2 tahun setengah dekat flying school, dah dapat license, dah boleh masuk dah mana-mana airline. Cepat, dia cepat. Itu dia punya disadvantage to our side lah, itu je lah. Okay. Soalan seterusnya, masa tuan bawa pilot tak faham, bawa aircraft kot dan buat pusing-pusing kat udara tu tak pening ke Faiz? Pening. Pening lah, of course tak pening. Gila, tak pening sis. Pilatus kot, aku rasa dia nak maintain Pilatus kot. So Pilatus yang macam I cakap tadi, kita ada buat dia masa basic student pun kita ada buat aerobatic training. So awal-awal tu yang tak biasa, tak pernah rasa aerobatic tu akan pening lah. Standard lah tu. Kalau aku boleh share sikit lah. Our first sortie, nama dia area familiarization. Okay, di mana first flying lah. So kita akan dibawa ke training area yang kita akan operate lah masa kita flying. So bila dah habis pergi training area dan instructor akan bagi kita muntah. Sebab bukan suka-suka tapi nak bagi kita rasa. This is the worst case scenario yang you boleh rasa lah, you akan muntah. So pandai-pandai lah. Cerita dia ada yang muntah dekat dalam flying shoot, ada yang muntah dekat dalam apa?
Saya tak Siapa? muntah. Ni or? Aku muntah. Saya tak Whisper muntah. first dulu. Serius. Aku Saya muntah. tak muntah. Okay. Aku muntah bukan masa roll. Masa max return aku muntah. Muntah Gila tapi tu. nasib baiklah bawa plastik. So kita muntah kat dalam plastik lah. Tapi So dia punya maneuver tu memang gila-gila je. Confirm. gila, memang gila. Memang Gila. lepas dah habis training area tu dia akan cakap okay, Mon, Really? harness lock and tight. Yes sir. Please lock and Okay, tight. standby. This is dia bagilah this is a slow roll. Dia bagi dia bagi apa semua. Oh, this is a max return. Dia bagi kita rasa semua. Dia bagi kita rasa semua Eros. Dan muntah tu pun kena marah juga. So end up landing ada jumpa lopak air. Aku disuruh berkumur dengan lopak air itu. Dan kena dukung instructor pergi naik ke ops room. Itu kena tak nak sebut lah. Okay, move to the next question. Sikit lah kita punya ni lah. Ganas Kena ke? ambil course apa untuk jadi pilot? Okay, ni tadi dah jawab. Okay, next soalan. Ni Faiz kot. Wizo memang akan flying dua types of aircraft ke? Tak, satu. Hornet or Sukhoi? Satu je Satu je. Okay, settle. Next question. Salam Major Faiz. Kenapa kalau tadi soalan dia seorang Wizo. Wizo tu is a weapon sensor officer. Nak senang bagi faham, kalau sesiapa yang tengok cerita Top Gun yang dekat belakang Tom Cruise tu. Itu ialah Wizo. Dia bukannya pilot. Faiz, kalau boleh cerita sikit Faiz, Wizo punya tugas apa? Basically dia adalah okay, kalau macam nak bagi senang faham lah. Dia punya duty tu kalau dalam ni is of course lah weapon sensor officer, weapon punya tu dia, tapi macam dalam operation, normal operation dia macam co-pilot. So macam comms, communication semua Wizo akan buat. Macam co-pilot pun sama kan? Macam airline pun sama kan? Co-pilot will do the ni lah radio call and everything kan? Betul lah? Tak, kalau civil dia ikut siapa pilot flying, siapa pilot monitoring. Pilot flying je kerja dia. Yang macam tu akan kita buat. orang selalu yang kita orang normally practice lah, the Wizo will do the radio comm. Sebab tu dia kena ada, dia macam sort of pilot ke, cuma dia tak control the flight. Okay, move to the next question. Okay. Faiz, betul ke fighter boleh tengok contrail sendiri? Betul sendiri. Boleh terbang high altitude nampak lah. Standard lah. Airline pun sama je. Nampak ada. I nampak you punya controls. Sama, kita orang pun nampak your all punya controls. Okay, next soalan. If let's say saya dapat jadi LLP and nak jadi pegawai pilot, boleh juga kan, Cap? Boleh sekarang kita tak sure lah. Sebab dulu ada. Dulu in fact ramai daripada LLP and then dia pergi for special duty punya course, dia dapat jadi officer and dia ada peluang nak jadi pilot. Sekarang jarang-jarang sangat. Mungkin tak ada dah kot sekarang. Sebab sekarang ni memang diorang fokus untuk ambil pilot daripada UPNM saja. Next question. Kat, pemilihan awal TDM dah lepas, pemilihan akhir postpone. Tapi agak risau sebab ada buat minor surgery. Apa nasihat Kat? Ini soalan macam sadu aku dapat masa DM ni. Pemilihan awal TDM dah lepas, pemilihan akhir postpone. Okay. Buat minor surgery. Kena mana bagi airline takut? Masa malam ni topik tu airline. So kita bagi more on to the ni lah. Macam Air Force nanti next time kita sembang lagi pun tak apa. Okay. Ni nanti boleh DM aku lah. Senang cerita. Tu later nanti kita banyak lagi sesi. Macam ni this tonight is opportunity that we invite Fatin, that mean kita nak tahulah lebih more on her side. Macam kita orang ni selalu nak sembang kan. Okay, tak apa. Aku pilih-pilih soalan sekejap Okay. Aku bertanya soalan.
Pasal contrail tadi lah, you selalu nampak we all punya contrail kan, tapi normally you guys fly higher than us. Selalunya. So we fly pun tak boleh ni. Pasal kita orang tak boleh ikut airways. You guys fly punya ni. berapa thousand feet selalu ah? Because we try to avoid the airways. Kita pasal Oh, kita tak ada, okay. kita bukan RVSM punya, banyak lah pula. RVSM lah pula. Oh, okay. Yelah, faham sebab kita orang pun ada odd even level kan. Selalunya memang 337, 410. Yes. Boeing yes. is 410 lah paling tinggi. That one we try Okay, to fly. Kita orang rasanya tengok control sendiri lah. Kita tengok control orang lain. Pasal ada selalu I nampak you all selalu fly on top of me lah. In term of Yeah. speed, lebih kurang je. Kita orang fly pun sama je. Macam selalunya kalau you cruising berapa kalanya selalunya? In the Mac number, you pakai Mac number ke ni? Tak pakai. Indicated. Mesti pakai knots Indicated, lah. indicated Maximum lah. is 300. 250 to 300 knots. 250 to okay. Macam my specific lah, Yeah. kita orang pakai the Mac number 0.7, 0.8. Somewhere like that lah. 0.7, 0.8 tu lah roughly dalam 300 something lah, lebih kurang. okay, Yeah. ini rasanya boleh tanya dekat dua-dua orang kot. Faiz, masa kau flying, program tu siapa yang susun? Adakah kau kena berebut untuk flying ataupun dah disusun bila kau flying? Alah, Faiz pula hang. Okay, schooling. Okay, Faiz. Okay. Okay. Okay, macam aku dulu aku punya post is the programmer. I yang put all the siapa fly. Wah, best So normally I bagi tu semua equal. Maksudnya everybody will have the same punya amount of the flying hours. Then in term of the tu I akan susun lah. I akan program lah. So everybody have a chance lah, macam tu lah. Okay, Fatin, for civil pilot, siapa yang akan susun you punya schedule for flying? Roster, flight. Ada flight roster? Dia ada rostering department. So, kita orang tak tahu. Memang dah. Macam kita orang Yeah, in-house. yeah, Macam dia orang dah ada lah. The guys dah buat program everything. Macam itulah macam kita pilot ni, kita ada jawatan lain pula. Macam military pilot ni, bukan saja you pilot, you ada jawatan lain lagi. That's why dulu masa my position. My position, I dah pilot then I also the programmer. Itulah. Jadi banyak. So macam Faiz, kau akan keluarkan kau punya program tu in advance berapa hari atau berapa minggu awal? Tak, macam besok punya flying program aku buat, habis kerja petang tu aku buat lah. Malam aku publish. Daily lah? Semua fly. Daily. Daily lah? Okay, Yes. kalau macam Fatin, you guys punya roster macam mana? Macam mana tu? Flying roster, you akan dapat in advance ke ataupun everyday ke? So next month punya, sebulan terus. Sebulan roster. terus. Okay. Kita dapat monthly punya roster. Kita punya tak daily. Besok bangun tidur, aku fly ni. Okay. Betul nak kena prepare everything. Ni rasanya kau boleh jawab kot Faiz secara ringkas tepat dan padat. Waalaikumsalam. Nak tanya pilot military yang dah bersara, boleh tak apply jadi commercial pilot? Boleh. That's why aku nak ambil license. We still kena ambil Kena masuk flying school. Kena masuk flying school, but we don't have to finish your 200 hours tu, tak perlulah. We punya tu shorter period lah. So we already an experienced pilot that kita nak kena adapt to the civil world sahaja. Paper sama, kena ambil juga sama. Itulah Hours je. that 13 ni lah. That paper tu sama juga. Hours maybe ada yang dapat 5 jam, ada yang tu depends on the how mature you fly before. Cak Am akan tengok semua tu. Dia tengok okay, dia ni dulu dah hours dah 1000 lebih. Dia bagilah sikit. Kena fly dalam 5 jam macam tu je. Tu je lah. Okay, kejap Okay, for Fatin, the longest distance flight. Kenapa? Kejap Ada lalat. Duduk sini. Sorry iklan. Kita tak ada iklan. Okay, the longest is I pergi Narita from KK sebab 737. Lepas tu Perth also from KK. Nanjing in China
India, Taipei, ya itulah yang Manila, Oh. Vietnam Oh. sana. Sampai sana. Yang Best dekat-dekat gila. Sabah Sarawak je lah. And domestic JB Penang, Kuantan, Kota Baru, tu pun ada night stop juga. Dekat Sabah Sarawak pun ada night stop juga. Kalau yang pergi macam Taipei tu kita akan dapat one day off lah. So boleh lah jalan-jalan kat sana. Hong Kong ada one day off, I pernah pergi Ocean Park. Tu je, tak banyak sangat. Kalau Airbus we can go further up lah. Okay. Soalan-soalan personal kita tak ambil Sabar. Kita doa yang baik-baik, okay? Bla 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 bla. Saya Okay. paling saya paling jauh Darwin sahaja. One in the lifetime. Itu pun tak direct tu. Okay lah. Kita tanya sikit lah. Okay. Minta satu je. Kita tanya Fatin dulu. Experience yang paling best sekali. Experience paling best kita jadi pilot. Mhm. Paling best kali. Masa duduk kat dalam cockpit tu lah, tengok view. Untuk I. Yang paling best kali. Kira every time you fly, you akan experience the best experience lah. Every time you fly, you akan nampak macam Faiz, aku rasa Faiz semua dah tahu dah kot. Kau punya best experience. Yalah. Muak dengan cerita kau. Kita tak ada. Bom sana, bom sini, tak ada. Sebab Faiz basically, I tak ada macam pernah encounter apa-apa emergency tau, Captain. Macam some people dia ada pernah encounter this and that, engine failure after take off lah apalah. Alhamdulillah my training went well. Tak ada macam benda-benda yang saya nak share as if like benda-benda macam tu. Okay, macam Faiz tak apa. Cabaran tu adalah during training here and there. Normal lah. Macam Faiz tak apa, aku ceritakan dekat korang lah. Faiz, dia punya best experience is masa 5, dia dapat penghormatan untuk buat solo aeros dengan pesawat FA-18D. Okay, sebab bukan semua orang dapat opportunity tu. So dia dapat show off our asset punya capability lah. Okay, boleh tengok cari video dia dekat Google pula, dekat YouTube. Ada video dia, pandai-pandai cari. Okay, ni best. Fatin, the most challenging airfield to land. Ada tak? Challenging airfield is Taipei. For Okay. me lah. Sebab angin kuat. Co-pilot punya limitation crosswind is 15 knots je, 15. So pergi sana dia punya crosswind tu memang sangat kuat lah. But ada one time tu captain I bagi I land. So I can kind of experience it. How to land. Actually I memang suka ambil benda-benda tu. Kalau boleh dapat land kat tempat yang susah, I nak rasa macam mana tu. Macam mana nak ni, supaya makin lama makin kita tahu nak buat benda tu macam mana. So yang paling susah macam Taipei lah. Yes, for me. Yang I pernah pergi. Faiz ada tak? And also Sandakan. Ada? Short runway. Sorry, Sandakan? Oh ya, short runway Sandakan. kan. How short lah dia punya tu? I tak ingat lah tapi 1000 feet. Okay. And lah, tu ada Miss Munira cakap first pun sama. Ni pilot perempuan MNS juga ni. Hi sis. For me, Okay, Faiz. as a fighter guy, aku rasa paling challenging sobang lah sebanyak prosedur. Sebab sibuk Fighter. Sebab sibuk lah. Fighter dia ada. Jadi kan dia, pasal dia punya holding speed tu laju pada orang. Lepas tu dia, sedek lah kita. Laju pada orang kan. Aduh. Faham. Military ni tu lah. Okay, kejap. Okay. Nak jadi pilot, Faiz. Nak jadi pilot, kena jadi co-pilot dulu ke? Istilah co-pilot macam pilot tu untuk transport lah. Kalau macam aku ni wingman, element lead untuk fighter lah. Wingman, element lead. Dia ikut kategori lah. Basically dia kena start pada kategori yang tu lah.
yang kategori yang bawah, lepas tu slowly upgrade lah benda tu. Sama je kot. Okay, Macam tadi Captain dia cakap macam Fatin, pasal wing kan. Ah, Macam mana? tak Kita macam orang Fatin, civil kita dapat license terus. Macam military tadi you ada mention pasal wing Korang akan dapat wing kalau fly. yes. Oh, Complete kita graduate tak dapat wing. Kita dapat license tu lah. Dah masuk airline baru dapat. Tak, kita habis basic okay. line tu terus dapat wing. Tu license untuk kita terbang lah. Start. okay. Tu dah ada start sikit lah. Asal aku tak tengok komen tak move lah. Okay. Sekejap Oh, ini tanya Boleh dengar benda-benda tak? yang Sound Boleh, check, boleh. 1, 2, 3. loud and clear. Clear. Wih, 1 jam setengah bang. Itulah. Banyak ni soalan ni. Banyak tak tanya apalah, kat ni. Pasal Charity. focus more on the airline staff lah. Okay, Fatin. Boleh tak cerita sikit pasal autopilot? Faiz dia tak tahu. Ada lah. F-18 dia autopilot lah. Ada, okay. Aku tak fly F-18. Okay. Fatin, boleh tak cerita sikit pasal autopilot? Maybe dua-dua lah. Kita start dengan Fatin dulu. Okay, autopilot kita boleh engage above 400 feet. So above 400 feet tu dah boleh tekan autopilot on lah, which kita dah tak payah nak control the kapal, where kita terus buat automation duties, which is monitoring everything, setting speed, retracting flaps and whatnot lah. But sometimes I suka fly dulu baru I tak adalah boleh on terus on kan. So, kita biar lama sikit, lepas tu sampai nak landing. Usually before 1000 feet or 1000 feet lah, sebab kita nak kena stabilize kan for the approach. So dah stabilize, usually dah semua dah okay, kita disengage the autopilot and land manually. Tapi Boeing ada auto land juga. Auto take off tak ada, take off semua kan take off sendiri. Faiz boleh cerita sikit? Macam F-18 jadi autopilot juga, tapi normally we use macam nak buat fly long distance yang tak ada critical tu, dan we use autopilot lah, nak relax je lah kan. Tapi normally untuk daily routine-nya flight semua hands on lah, tak ada autopilot. Semua sampai take off until land semua hands on. Tak ada. Normally at what speed Faiz? Apa dia, macam mana? At what speed? Berapa lama you fly hands on tu? Kalau 1.5 hours, 2 hours tu hands on 2 hours lah. Tak ada, kita tak ada macam ni autopilot tak ada dah. Kalau unless macam I nak pergi somewhere dekat, kita nak kena pergi Sabah Sarawak, which is the long route-nya flight, then we use autopilot lah untuk relax sikit lah. Itu je lah. Okay, faham. Okay. You punya control tak apalah, nanti I Google lah, tengok cockpit you. Control macam ni, depan sticks. Depan sticks. Banyaknya soalan. Sekejap aku tengah pilih soalan. Kena buat second version lah nanti. Macam nak pergi buat kopi pun ada katanya. Kejap, tak apa. Yang ni, video ni pun aku kena buat 2 part ni nanti. Tak boleh upload 1 part je. Okay. Kejap negara bla bla bla, civilian, semua soalan kita ambil yang ni lah. Banyak orang nak tanya tu lah. Banyak serius banyak orang nak tanya. Okay. Tak habis. Kita boleh je buat satu kalau you tak kisah. Tak apa. Later aku sebab lagi kot. Boleh. Kau just tengok, boleh save tu kan. Boleh tengok soalan tu later on, just terus ke shoot that question lah kot lah. Macam mana nak tengok sejam setengah? Okay lah, kita rasa kita akan habis pada pukul 12 lah. That's the top lah. Pukul 12 kita akan cut off. Okay. Should be okay. Nak buat air dulu ke? Okay. Mungkin Fatin ada nak buat air ke? Nak ni kejap ke? Carry on. Kita break lah. Carry on Okay. Fatin, kalau boleh cerita sikit. Kenapa masa take off and landing, passenger kena off phone? Okay. Sebab kita tak nak ganggu dengan sistem kapal. Okay, so dia boleh effect lah. Macam company punya SOP lah. Macam contoh kita pergi rumah orang kan.
kita masuk rumah orang, kita kena buka selipar, tak boleh buat sesuka hati. Macam tu lah. So naik kapal bermakna dia kata kena off because itu dia orang memang dah tulis buat sebagai satu benda yang semua kena ikut lah, SOP kan. So kita off sahaja. Macam tu lah. Okay. Okay, nak tanya sikit. Faiz dulu. Rabun boleh jadi pilot ke? Military? Tak boleh. Fatin? Boleh. Ada limit dia. Tak silap saya sampai 500. Ada limit. Colorblind tak boleh. Tuan student tak boleh. Alright. Okay. Starting tak boleh. Lepas tu nak pun tak apa. Okay. Okay. Fatin, apa beza Boeing dengan Airbus? Different company. Boeing kita guna yoke, control column, and Airbus kita pakai side stick. Komen tu tak Boeing kapal sistem lama sikit, Airbus baru and sophisticated. Airbus ada e-cam, kita macam banyak manual. Banyaklah beza dia sebenarnya. System wise is different. And cockpit size, passenger seating, leg room, the shape of the aircraft. Did you know the F-18 is also a Boeing company? It's also what? Boeing company. Yeah. Boeing If it's not F-18D. Boeing, I'm not going. Boeing. F-18D is a Boeing F-18D. That's why ada autopilot. Tak adalah. Memang Boeing. I didn't know F-18D. that. I baru tahu. Boeing F-18D. It's only commercial. Sekejap aku nak tengok soalan I see. banyak gila. Itulah, I teringin nak fly Airbus. I selalu paxing je masuk dalam Airbus. MAS. Okay Fatin, pernah buat flight punya announcement tak? Pernah? Mesti Okay, dah pernah. ada orang minta belanja. Okey lah, boleh lah kan. Okay, saya buat tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah juruterbang kanan anda. Nama saya Fatin Nabila binti Musa. Sedikit informasi tentang penerbangan. Kita sekarang sedang terbang di ketinggian 38,000 kaki dari paras laut dengan kelajuan udara 400 km sejam. Dan kita dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada pukul 7 malam ini. Dan cuaca dilaporkan mendung, tak bererti hujan dengan suhu sekitar 27 darjah Celsius. Dan sekali lagi bagi pihak Kapten Agus dan semua anak-anak kapal, saya ingin menyatakan yang kami sungguh gembira kerana anda bersama kami. Terima kasih kerana terbang dengan penerbangan Malaysia. Semoga kita berjumpa lagi. There's one in English, tapi I tak nak buat lah tu sekarang kan. Pantun tak ada? Pantun? Pantun belum. Tak pantun. 2-3 betul lagi. Aman, tadi aku tengok yang live Petri Yahya tu, dia ada interview dia airline captain, sama kat dia kena dia kena buat macam ni kat announcement. Tadi aku tengok Ada request lah. Ada ni lah, sama, request lah. sama. Okay, alright. Kejap Ini dah pernah share. Okay, untuk yang tanya banyak pasal Air Force ni, korang boleh tengok dekat my YouTube channel, Aris TV Rais Hamid. Dekat situ kita ada 2 part sembang tahi dengan fighter pilot. So dekat situ banyak kita cerita. Inilah korang boleh tengok kat situ lah kalau yang nak tanya pasal military pilot. Okay, soalan ni rasanya boleh tanya dekat Fatin kot. I'm not sure whether this question is suitable for our session. Boleh tak you comment sikit pasal kita punya Airways punya SOP? Rasanya macam diorang nak relatekan dengan something ni. Airways punya SOP. There you go. Based on the question lah. Maksudnya macam mana tu? Rasanya tak payah kot. Biar Comment tanya boleh tanya si banyak. apa dia baik? Tu dia nak relate dengan current issue lah tu. Okay, tak apa. Tak payah kot. Kita bukan nak masuk pasal current issue lah sekarang. Okay, so kita skip. Okay, kita skip. Fatin, pernah buat emergency landing tak?
emergency landing tak pernah. Practice emergency pernah. landing kat flying school pernah lah. And real life tak pernah. Oh, real life tak pernah. Alright. Apa Landing masa hujan lagi? pernah. Okay. Untuk dua-dua kita start dengan Faiz dulu. Beza base check routine for ni lah. Check routine. Oh, Untuk Faiz Base dulu check. macam mana? sama base check. juga, ada yang 6 bulan, ada yang 1 year. Tapi dia ikut itulah, kita nak elaborate more sebab dia ada macam kategori itulah. Tapi so far ada yang 6 bulan, ada yang 1 year punya check. Macam itulah. Ada juga sama, lebih kurang macam diorang pun sama aku rasa. Sama ke Fatin? Lebih kurang? Okay, kita every 6 months kita akan buat simulator which is our base check. Lepas tu dia ada belum. Ustaz Mak. Okay. Sorry, iklan. I stop dekat base check tadi kan. Ya, base check Betul. kita every 6 months. So kita ada OPC dengan LPC. Sama every 6 months lah. So Okay. tu kita kena basically baca balik semua manual company, semua emails and all the memory item. Let's say kita buat emergency descent ke, engine fire, severe damage separation ke, apa-apa tu kena revise balik and kena baca limitation kapal semua setiap 6 bulan sekali. Sebab masa simulator tu dia ada syllabus dia yang dia nak check. So kita tak tahu apa yang kita akan kena. Kalau fail tu pun satu hal juga. So memang never ending learning punya Every apa, 6 months ada kejaya lah. simulator itulah. Macam kita orang ada Betul. every month tu kena pergi simulator juga. Kena ada sama fly tu kena simulator Sama juga lah. every month. Every month. You punya simulator kat mana? Dekat kita orang punya tempat kerja jugalah, dekat je. Seberang jalan. Not over the road. Oh, okay. Not oversea, over the road. Oh, okay. I see. So kita orang banyak Itulah. juga simulator every month. Tu standard lagu simulator dia akan test all the emergencies and stuff that you cannot try and on actual flight. Betul tak? Sama je. Yes, betul. Lepas tu kita orang pula civil dekat MAS Complex, dia ada satu benda ni, it's called IPT tau. So kalau tak ada flight ke apa, kita boleh request untuk pergi. Dia tak ada macam simulator sangat. I don't know how to, nanti I share lah kat korang kat story kan. Okay. So kalau nak practice ke apa ke boleh juga. Tengok-tengok button, buat-buat kita fly e-top sector dan sebagainya. Itu bukan check lah, itu just for untuk kita nak practice. Okay, untuk Fatin ini ada orang tanya tapi I elaborate sikit lah soalan dia. Okay, masa you fly 737 kan? Ya. Lamanya, okay. Masa you start flying and then ni lah, sepanjang you flying ada tak sepanjang you flying tu you ada dengar from the other side ada 737 crash and all that, and then how you, macam mana you ada. ni lah menghadapi lah, adakah you trauma ke, so macam mana you handle that kind of feelings? Okay, bila macam I dengar ada Sriwijaya, Lion Air, yang 737 Max, Utopian tu kan, yang semua tu it could be pilot error and also the technical error kan, yang mana kita tak tahu. Kita memang tak tahu sebab memang engineer semua dah check kapal, kita pun buat walk around and we just don't know when it's gonna happen and apa benda masalah kapal tu kan. So bila saya dengar benda tu, first of all memang terus tangkap lah kan, macam it could be me tau sebenarnya. Kita pun boleh tiba-tiba je jadi benda-benda macam tu. Lepas tu bersyukur lah, lagi menghargai dan lagi takut dan lagi macam ada kesedaran untuk tahu benda. Sebab benda ni tak lawak. Sedih pun sama dengan kan, cannot imagine lah. True. Ya. Ada tak lagi soalan? Okay, ni kita tanya pengalaman ni sikit lah, lain sikit lah. Okay, Faiz, ada tak experience yang tak tahulah macam mana aku nak kategorikan dia, yang macam rare experience jugalah bila kau tengah contact
trafik? Tak Contact faham traffic. ke tiba-tiba? ATC lah. Kena marah ke, kau tak faham ke? Itu Ada tak? standard lah. Dekat Kita different pun ada, country. kita orang tak selalu different country sendiri pun kadang-kadang ada lah some on the procedure. Not to say that military ni pasal dia fly is we mostly kalau kita orang fly pun kita pergi training area kita orang, which is take off, pergi masuk training area dan bebas. Kita balik kan. So mostly kita orang tak ada nak pergi buat pergi airway sini, lepas tu buat dia punya all the nak kata buat approach tu ada we do that, the approach semua tak banyak as per airline pilot lah maksudnya. So adalah sometimes tu adalah yang tak faham juga tapi tak faham dalam aviation ni. Kalau tak faham tu dia kena tanya, kena sure betul-betul. Kena sure betul-betul sebabnya dia melibatkan safety. Sebab dia melibatkan safety. So tak adalah tak faham dono terus tu, tak adalah. Macam ada jugalah kadang-kadang tu dah lama sangat tak ni tu. So adalah bertanya-tanya betul Okay, 2-3 kali untuk juga Fatin, okay, untuk Fatin, any funny experience lah? Okay, ni masa flying school lah, bukan masa commercial. Okay. Masa training dulu, I pernah buat cross country pergi Ipoh seorang-seorang. Lepas tu dah sampai kan kat Ipoh kan. Saya pergi park dekat tempat yang sepatutnya commercial park, Firefly. Kan student kan, tak tahu. So I pergi park kat situ. Kan member Firefly captain dah tunggu kat belakang. Waktu I pergi off tau, I off the tower tu sampai ada, masa tu ada abang bomber kot buat heli dekat Ipoh punya airport tu. So dia datang kat kapal, dia cakap suruh turn on the thing sebab ATC tengah tengok I macam kapal belakang nak ni kan. So tu lah salah satunya sebab tak faham the macam mana nak set benda tu. So kena sekolah lah dekat ATC tu. Tapi sama I student masa tu. Tapi bila dah join airlines, mula-mula tu terms dia macam nak kena call delivery dan ground transfer to tower. Lepas tu departure. Lepas tu kat tempat-tempat lain ada dia punya approach. Lepas tu bahasa-bahasa dia lain. Macam I pergi Dakar, macam train kan laju sampai nak kena dapat. So before tu kita kena faham. So basically dia punya procedure on the radio call banyak dia orang punya ni lah. Kita simple, kita military operation, very simple. Bukan very simple lah, still according to the ni lah, tapi itulah. Okay, so kita ada lagi lebih kurang 10 minit. Okay, I think kita boleh kita boleh wrap up lah. So, Fatin, any last word yang you nak, maybe nak bagi nasihat ke, maybe nak bagi semangat. Anything to say, bagi semangat ke dekat orang yang nak jadi pilot and everything, nak orang nak jadi at least macam you lah. Okay, untuk yang memang ada minat nak jadi pilot, you jangan lose hope sampai betul-betul tak boleh. Let's say macam colourblind ke kan. Sebab itu I baru jumpa someone yang memang sangat-sangat jadi pilot tapi tak dapat sebab colourblind. Kalau soal duit tu, kita boleh cuba macam-macam cara untuk dapatkan sebenarnya. Kan, bank ada, kita boleh jumpa orang tu orang ni, dia nak dengan tak nak je. It's how you look at it. Kan? Kita tak nak macam kalau kita tak nak kata lah kat orang macam pilot tu sebab mak bapak dia kaya, dia daripada background macam tu, sebab tu lah dia dapat dan sebagainya. Kan tak manis macam tu. So I also have my own struggles kan, orang tak tahu. Alah. Start. Ada dream, tak kisahlah nak jadi apa-apa pun, go for it, work hard until you get it and don't let anyone cakap yang you tak boleh. Sebab masa you nak buat tu memang ada orang akan cakap lah, macam I pun pernah experience benda yang sama. Until you get there and jangan malas, kena tahu priority kita, kena sentiasa fikir ke depan dan consequences dia. Setiap apa pilihan kita lah, itulah.
Oh, teruk line. Oh. Tengah malam pun line sibuk ke? Itulah. Aku rasa dia tak perasan dia lag. Selama Je dia lah. continue Tak dia perasan cakap, dia still continue cakap dan kita dapat dengar some of the only. Aku baru perasan sebenarnya aku punya komen ni semua dia stuck tau. So aku ingat tu aku tanya kau tak ada orang berkomen ke? Rupanya komen aku ni stuck. And then all the Oh, ya viewers ke? ni aku tengok stuck daripada tadi, 185 daripada tadi. Aku dapat tengok ni. So aku buka the second phone then I can check dia orang tanyalah. Itulah. Okay, sorry tak ada line. Oh, betul lah. Esok kan PKP. Malam ni semua orang buka phone. Semua live penuh. Itulah. So, kalau boleh you sambung sikit je around 30 second, Fatin. Apa yang you cakap tadi? Kena work hard, kena apa lagi tadi? Sebab tu time tu yang you stuck. Untuk kena work hard to get it lah. Maksudnya dia tak ada angan-angan macam masuk flying school tadi, setiap paper tu susah. So you kena betul-betul disiplin and tahu. Jangan give up, jangan malas. Lagi satu, jangan biar surrounding you affect you punya benda yang you nak buat. Contohnya macam love life ke, friends ke, benda-benda yang tak penting. So benda tu memang sangat kacau untuk you fokus ke depan. Macam jadi satu tarikan gravity yang tak payah pun tak apa sebenarnya. Itu je lah. Okay. Faiz, any last word? Basically untuk join di military pilot ni of course you kena ada minat lah kan. Without the minat and the semangat tu it's gonna be hard for you jugalah misalnya masuk tu kan training. In term of kalau you fikir pasal gaji, obviously lah after kita ada long discussion sini nampaklah the civil lebih banyak lah earn daripada situ kan. Tapi kena tanya diri balik what do you want? If you want the experience, if you want to defend the country, you ada niat macam tu, so make a right decision lah kat situ kan. Either tengok bergantung pada masing-masing punya ni lah. Itu je lah my last word. Kita bukan nak kata yang ni hebat, yang ni hebat, tak ada. Bukan. This tonight is not about this ada advantage ni, ada advantage tak. At the end of the day, it come back to apa yang you nak. Betul tak? Itu je. Okay. Alright. From me aku pun ada last word juga. Okay. Betul lah. Aku First of all, macam Fatin cakap, macam Faiz cakap, apa yang kita nak jadi, kita boleh jadi, tapi it comes with the price that you have to pay lah. Macam military ada side yang dia kena bayar, bayar dari segi lain. Kalau macam civil, dia kena bayar duit dan sebagainya lah. Tapi janji, korang minat apa yang korang nak buat. Korang tak boleh macam try and error tau. Sebab benda ni korang punya career tau. Dia tak boleh nak cuba-cubalah. Lepas tu nak pergi lari kat sini lah, lari kat sini lah. Tak boleh. And then, minat tu kena tanamkan daripada awal. Bukan besok kau nak pergi flying school, besok kau nak apply, hari ni baru kau nak buat research apa semua. No. Kena buat dari awal. Dari sekolah lagi kena buat. Kepada sesiapa yang minat lah. Dan sikit pesanan khidmat penaja, besok PKP, duduk rumah. Faham tak? Janganlah keluar. Malas lah dengan benda-benda ni, aku lagi masak. Okay, so kita nak ucapkan terima kasih kepada Miss Fatin Nabila kerana sudi meluangkan masa. Okay, insyaAllah kita akan upload video ni, dan thanks juga dekat Meja Havoc kita kerana sudi meluangkan masa. Kita tujuan dia nak bagi clear kat sini, bukan untuk nak melaga-lagakan nak tengok military hebat ke, civil hebat ke, tak. This is for the sake of kita punya knowledge, kita dapat share experience dan sebagainya lah. Buang yang pro, ambil yang jenih. Okay, masing-masing pun ada pros and cons. Okay, so insyaAllah kita akan upload video ni, live ni dekat YouTube. Akan jadi 2 part. So insyaAllah kita akan buat lagi session yang sama juga, sebab tadi banyak tadi tanya soalan. Dan I think that's all lah for our session tonight.
So, Thank you, Cap. yep. Thank you, Cap. Yeah, thank you. Thank you for all the viewers juga. Jangan lupa follow IG Fatin Nabila. You guys can, boleh tengok dia punya produk, dia punya live, dia banyak di share. Dia punya experience and so on. And Havoc juga boleh follow dia punya TikTok. Follow TikTok dia dan juga dia punya IG sekali. Okay. TikTok ni sekarang lagi famous. I ada TikTok juga. Tapi I tak buat yang Okay, dan joget-joget tak lah. yang tengok jangan lupa follow aku punya IG, subscribe aku punya YouTube. InsyaAllah ada jodoh dan ada masa yang panjang lagi, kita akan buat lagi session yang macam ni. Okay? So, kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum. Thank you Fatin. Thanks. Thank you Havoc. Okay, Good thank night. you semua. Bye. Selamat malam. Alright. Selamat malam. Bye-bye.